Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami Puan Nur Faizah yang mengajar di dalam subjek Hubungan Manusia dalam Pentadbiran Awam. Saya, Muhammad Khairul Nazri bin Abdullah Sani, nombor matrik 251850. Hari ini, saya bersama ahli kumpulan akan membincangkan satu topik dalam subjek hubungan manusia yang bertajuk konflik dalam pentadbiran sekolah berprestasi tinggi. Dalam pentadbiran sesebuah organisasi, hubungan manusia semestinya akan berlaku di mana ia merangkumi semua interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, serta interaksi antara manusia dengan persekitaran sesebuah organisasi. Bagi mengetahui dengan lebih mendalam, kumpulan kami telah menghantar seorang wakil iaitu Puan Suhaini ke beberapa sekolah berprestasi tinggi. Di sana, beliau akan menemu bual beberapa orang guru berkenaan konflik-konflik yang berlaku di dalam pentadbiran sekolah berprestasi tinggi. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahini binti Ayub. Saya akan menanyakan beberapa soalan kepada wakil guru yang mengajar di sekolah berprestasi tinggi bagi menyiapkan tugasan kumpulan saya yang bertajuk Konflik Pentadbiran di Sekolah Berprestasi Tinggi. Okey, di dalam kehidupan yang penuh mencabar ni terdapat pelbagai konflik di dalam kehidupan seharian. Okey, menurut Encik Khairul Nazri, apakah yang dimaksudkan dengan konflik dan tahap-tahap konflik yang sering terjadi di dalam pentadbiran di sekolah berprestasi tinggi? Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Suhaini dan selamat datang ke sekolah Tengku Abdul Rahman. Okey. Saya Nazri, merupakan guru di sekolah Tengku Abdul Rahman yang mengajar dalam subjek sejarah. Okey, dan merupakan penolong kanan hal ehwal pelajar di sekolah ini. Okey, saya sudah berkhidmat di sekolah ini selama 10 tahun. Dan berkenaan soalan yang Puan Suhaini telah ajukan kepada saya, dan saya berpandangan bahawa konflik ini adalah satu proses interaksi antara kedua-dua pihak, sama ada pengaruh yang positif ataupun pengaruh yang negatif. Dan terdapat 6 tahap konflik yang dihasilkan oleh hubungan manusia dalam pentadbiran sebuah organisasi, iaitu yang pertama ialah peringkat permulaan, iaitu peringkat laten, yang merupakan pengalaman masa lalu yang negatif, yang kurang memuaskan pihak-pihak yang berkenaan, dan juga melibatkan pelbagai perasaan seperti kekecewaan, ketidakpuasan, kemarahan dan rasa ragu-ragu di antara masing-masing. Okey, dan peringkat yang kedua ialah peringkat realisasi ataupun kita panggil seperti kabar angin. Okey, pada masa ini pihak-pihak yang terlibat dengan konflik akan menimbulkan isu-isu yang menyebabkan mereka tidak berpuas hati dan saling bertindak balas antara satu sama lain. Dan seterusnya ialah peringkat yang ketiga, ialah peringkat flashpoint, yang merupakan tahap di mana konflik tersebut bersama dengan perasaan marah dan menimbulkan ketegangan antara yang serius antara kedua-dua belah pihak. Dan yang keempat sebagai tahap manifest, yang mewakili tahap penghindaran dalam penyelesaian konflik. Dan tahap yang kelima pula ialah dikenali sebagai tahap intervensi ataupun aftermath. Pada peringkat ini, pihak yang terlibat dalam situasi konflik akan menggunakan kaedah kawalan dalam penyelesaian konflik tersebut. Dan tahap yang terakhir ialah dikenali sebagai tahap penilaian, yang membabitkan proses penyelesaian konflik yang akan menentukan apakah konflik dapat diatasi ataupun tidak. Okey, saya rasa saya dah sebutkan semua tahap-tahap konflik yang ada di dalam satu hubungan awam di pentadbiran di sebuah organisasi, dan itu juga ada juga yang berlaku di dalam sekolah
sekolah Tunku Abdul Rahman, itu bagi saya itu biasa perkara yang positif ataupun negatif, itu biasa apabila berlaku di dalam sesebuah organisasi. Dan saya harap jawapan yang saya telah berikan ini akan menjawab semua persoalan yang telah diajukan oleh Puan Suhaini kepada saya. Sekian, terima kasih. Encik Azmi, sebagai wakil guru yang mengajar di sekolah berprestasi tinggi, Encik Azmi boleh menghuraikan sedikit jenis-jenis konflik yang selalu terjadi di dalam pentadbiran di sesebuah sekolah berprestasi tinggi. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Puan Nur Suhani atas soalan yang diberikan. Saya Rul Azmi bin Mat Saad, salah seorang guru yang mengajar di dalam sekolah berprestasi tinggi di dalam subjek Bahasa Melayu. Jadi soalan Puan Nur Suhani berkenaan dengan konflik-konflik yang selalu berlaku di dalam sekolah berprestasi tinggi. Okey, konflik yang selalu berlaku di dalam sekolah berprestasi tinggi terbagi kepada dua. Sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Jadi yang terang-terangan ni adalah konflik yang berlaku secara konfrontasi ataupun secara berdepan, face to face. Selalunya konflik-konflik yang berdepan ini adalah melibatkan antara guru dan juga pelajar ataupun guru sesama guru. Jadi konflik-konflik ini terjadi akibat daripada ketidakpuashatian, kekecewaan, kekemarahan pelajar-pelajar kepada guru ataupun kekecewaan guru kepada pelajar akibat mungkin daripada tidak menyiapkan kerja sekolah, tidak mendengar arahan, ataupun mungkin daripada pelajar-pelajar punca tidak puas hati itu wujud akibat daripada mungkin kurangnya perhatian daripada guru, kerja sekolah yang diberikan terlalu sukar, ataupun sistem pemakahan yang diberikan oleh guru kepada pelajar itu tidak memuaskan hati pelajar. Okey, jadi konflik yang berlaku secara sembunyi ini selalunya berlaku di antara kalangan guru-guru dan juga guru serta pengetua. Okey, yang ini berlaku kerana kemungkinan ada timbul ketidakpuashatian antara guru sama guru ataupun guru dengan pengetua, di mana kadang-kala arahan yang diberikan itu tidak dapat dilaksanakan ataupun penilaian kerja oleh pengetua terhadap guru terlalu rendah ataupun tidak menempati apa itu pengharapan guru tersebut terhadap hasil kerja mereka. Jadi kalau di kalangan guru-guru pula selalunya berkaitan dengan kerja, kemungkinan hasil kerja itu dinilai oleh orang lain, maka timbul ketidakpuashatian kerana orang lain telah menghakimi hasil kerja kita dan secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuashatian tetapi tidak meluahkannya secara berdepan. Jadi kita haruslah mengamalkan nilai profesionalism di dalam kerja kita, iaitu tidak bercakap belakang. Kita seharusnya jika sesuatu kesilapan itu berlaku, kita terus memberitahu dengan cara yang elok, dengan cara menasihati supaya kesilapan itu dapat diperbaiki. Dan ini seterusnya akan mengelakkan berlakunya konflik di dalam organisasi ataupun di dalam sekolah berprestasi tinggi. Jadi itu saja. Assalamualaikum, selamat petang. Sebagai seorang guru, bagi Encik Kai, apakah faktor-faktor yang selalu mempengaruhi sehingga berlakunya konflik di sekolah berprestasi tinggi? Terima kasih pada yang tanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairullah bin Absamah, seorang guru di sini. Okey, saya akan menjawab soalan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik, wujudnya konflik di sekolah berprestasi tinggi. Okey, yang pertama daripada akibat ketidakselarasan motif, iaitu wujudnya dua ataupun lebih motif tetapi hanya satu motif saja diambil kira. Ini berlaku kerana kurangnya komunikasi di antara guru
seorang guru bahasa Melayu. Beliau diharapkan untuk mengajar mata pelajaran matematik. Ini akan menjadi konflik pada guru tersebut kerana matematik bukanlah jurusan ataupun kemahiran beliau. Ini akan menyebabkan beliau berasa bosan dan kurang selesa ketika mengajar mata pelajaran tersebut. Okey, faktor yang kedua adalah wujudnya perentangan nilai. Okey, saya beri contohnya. Contoh, seorang guru besar mengarahkan penolong kanan kurikulum untuk meningkatkan prestasi sukan di sekolah-sekolah ke tahap yang lebih tinggi. Ini akan menjadi konflik kepada penolong kanan kurikulum tersebut kerana beliau terpaksa menghadapi dua pilihan, iaitu satu, meningkatkan prestasi sukan dengan memanjangkan masa latihan kepada pelajar agar pelajar lebih bagus dalam sukan, tetapi dalam masa yang sama beliau juga perlu menghadapi arahan agar meningkatkan prestasi akademik sekolah tersebut. Okey, faktor yang ketiga, kerja yang berulang. Okey, kerja yang berulang. Pengulangan kerja boleh menyebabkan pekerjaan itu menjadi bosan dan menghalang kemahiran seseorang itu berkembang. Tugasan yang sama dan ulang akan menyebabkan wujudnya konflik dalam diri guru kerana bosan dan perlu memikul tanggungjawab yang sama dalam masa jangka yang panjang. Contohnya, seorang guru perlu menjaga dewan sekolah. Beliau diarahkan menjaga dalam jangka masa panjang, mungkin dalam 5 tahun ataupun lebih. Beliau hanya tahu dan menjalankan tugas yang sama, tetapi beliau tidak mendapat kemahiran dalam bidang-bidang mungkin kerja-kerja yang lain. Okey, itu saja yang saya mampu jawab kepada anda. Okay, terima kasih. Sebagai seorang guru yang telah lama berkhidmat di sekolah berprestasi tinggi, bagi Encik Charles, apakah langkah atau strategi yang perlu diambil bagi menyelesaikan konflik yang berlaku di sekolah berprestasi tinggi? Okey, terima kasih kepada Puan Nusaini atas soalan tersebut. Okey, untuk pengetahuan, mengurus konflik bagi penambahbaikan pembuatan keputusan amatlah penting dalam peningkatan organisasi yang berkesan bagi semua manusia. Konflik organisasi haruslah diselesaikan secepat mungkin dan penyelesaiannya haruslah dibuat dengan terancang agar memberi kebaikan kepada individu dalam organisasi. Okey, seperti yang dicadangkan oleh model Thomas dan Kilwan, Regio 2000, penyelesaiannya terdapat 5 kaedah, iaitu kaedah yang pertama adalah kaedah pengelakan. Okey, kaedah pengelakan ini adalah sikap beralah, diam diri dan mengabaikan tanpa, ianya seperti mengelak atau melarikan diri dari dan melupakan sesuatu konflik yang berlaku. Sehingga ada yang setengah individu ataupun individu terlibat dalam konflik ini akan memohon pertukaran atau mengubah jadual sesi pengajaran. Ini semata-mata untuk mengelak meneruskan konflik ini ataupun cuba mengabaikan konflik tersebut. Konflik ini adalah ianya lebih kepada yang berisiko rendah dan tidak kritikal dan boleh diselesaikan dengan persetujuan kedua-dua pihak dan komitmen untuk selesai konflik tersebut. Okey, manakala kaedah yang kedua pula ialah kaedah akomodasi. Okey, kaedah akomodasi ini adalah lebih kepada sikap mengakui kesilapan dan saling bertolak ansur dalam menyelesaikan konflik bagi sebelah pihak yang betul secara bertolak ansur terhadap pihak yang salah akan memberi ganjaran atau reward kepada pihak yang salah bagi menyelesaikan konflik tersebut. Okey, dalam konflik ini ia lebih mendatangkan kepada keuntungan kepada kedua-dua pihak jika diselesaikan dengan lebih awal. Manakala kaedah yang ketiga iaitu kaedah persaingan. Okey, kaedah persaingan ini
digunakan jika kedua-dua pihak masing-masing mahu menampilkan kebenaran dan tidak mahu beralah serta merasakan mereka pada pihak yang benar. Okey, dia sebagai contoh seperti guru penolong kanan yang memberi arahan kepada guru yang di bawah silaannya, seperti dengan tegas dia memberi arahan supaya mengikut arahannya dan tidak mengingkari arahannya, dan penolong kanan itu merupakan orang atasan dan merasakan dirinya betul untuk memberi arahan. Okey, manakala yang kaedah keempat pula, okey, kaedah ini iaitu kaedah berkompromi. Kaedah berkompromi ini dia lebih kepada jika kedua-dua pihak itu merasakan konflik ini akan memberi kesan dan risiko yang tidak setimpal akan diterima, dan seterusnya kedua pihak akan menyatukan sumber dan mengambil lebih kepada macam win-win situation dalam menyelesaikan konflik ini, kerana mereka merasakan benda ini akan tidak memberi apa-apa keuntungan kepada mereka sekiranya mereka meneruskan konflik ini. Okey, manakala yang terakhir pula iaitu kaedah kolaborasi, iaitu kaedah kolaborasi ini cenderung kepada kaedah ini menyelesaikan konflik tanpa mengabaikan matlamat masing-masing. Ianya mendorong pihak yang terlibat membuat suatu rundingan sama dalam memberi pendapat dan saling bertukar idea bagi mencapai matlamat tersebut. Ianya kaedah ini fokus kepada masalah konflik utama, tidak menuding jari kepada mana pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik ini. Konflik ini tidak dipengaruhi oleh spekulasi. Pihak terlibat juga harus memahami hasil daripada konflik ini memberi kesan yang positif serta tidak berat sebelah dan berusaha mencapai keperluan bersama. Sekian. Bagi Puan Saliza sendiri, apakah yang perlu semua lakukan, termasuk pihak guru, pihak sekolah, pelajar ataupun mahupun pihak pendidikan sendiri lakukan bagi menangani masalah konflik ini agar masalah ini tidak berlaku di masa yang akan datang? Assalamualaikum kepada Dr. Nur Faiza Daulah dan kawan-kawan yang lain, selamat malam. Saya Saliza binti Ismail, nombor matrik 251694, ingin menyatakan kesimpulan yang dapat dinyatakan di sini di peringkat rendah di kalangan murid-murid sekolah perlu mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Dengan ini dapat mengurangkan masalah di kalangan mereka. Begitu juga dengan guru-guru yang mengalami masalah dalam mengajar, perlu mengajukan masalah mereka kepada guru besar ataupun pengetua masing-masing. Dengan adanya sesi jawab itu, mungkin guru dapat menyatakan masalah kepada guru besar dan mencari jalan penyelesaian, atau sama-sama memberi pendapat dalam mencari jalan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mereka. Masalah yang tak dapat diselesaikan oleh guru besar diajukan kepada peringkat yang lebih tinggi, iaitu Jabatan Pendidikan Daerah ataupun peringkat negeri masing-masing. Di situ dapat dah jadi jalan penyelesaian yang diperlukan. Di situ juga kita dapat satu penyelesaian lagi, pihak pendidikan atau orang atasan perlu turun padang ke sekolah masing-masing, melihat masalah sendiri yang dihadapi oleh guru besar ataupun pendidik-pendidik di sekolah masing-masing. Di sini mereka mungkin dapat mencari jalan penyelesaian lain dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru ataupun pendidik-pendidik yang lain. Begitu juga dengan pelajar-pelajar mungkin dalam masalah ponteng sekolah, mata pelajaran yang sama yang diajar oleh guru daripada sekolah yang lama ke sekolah baru. Ini menimbulkan masalah bosan di kalangan guru tersebut, mungkin dapat dicari jalan penyelesaian lebih baik. Di sini saya tekankan pihak atasan itu kementerian dan juga sekolah-sekolah perlu mengadakan pembincangan selalu yang kerap dari semasa ke semasa agar segala konflik dalam organisasi dapat diselesaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.